Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Adnan bin Haji Satim, Ketua Menteri Sarawak, dan yang amat bahagia Datin Patinggi Datuk Hajah Jamilah Haji Anu, yang amat berbahagia Tuan Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, Mengurusi Pemodalan Nasional Berhad, dan yang amat berbahagia Tuan Puan Sagiah binti Salikin, yang berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu Anak Numpang, Timbalan Ketua Menteri, Merangkap Menteri Permodanan, Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar Sarawak, yang berhormat Datuk Amar Haji Muhammad Asfia bin Awang Nasar, Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, yang berhormat Puan Hajah Nancy Haji Shukri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, yang berhormat Menteri-Menteri, yang berhormat Tan Sri Datuk Amar Haji Muhammad Mursidi bin Abdul Ghani, Setiausaha Kerajaan Negeri, yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Hama Kamapiah Binti Osman, Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan Permodalan Nasional Berhad, dan yang berbahagia Puan Sri Datin Sri Rohani binti Muhammad, ahli-ahli lembaga pengarah PNB dan ASNB, dev-dev jemputan, para media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah dan izin serta kurnianya juga dapat kita bersama-sama dalam majlis peresmian Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM 2015 pada pagi ini. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada PMB dan syarikat-syarikat dalam kumpulan PMB kerana sekali lagi sudi menjemput saya untuk bersama-sama dalam majlis ini dan seterusnya meresmikan Minggu Saham Amanah Malaysia 2015 di Sibu, Sarawak ini. Penganjuran MSAM 2015 di Sibu, Sarawak ini amatlah dialu-alukan. Tidak banyak institusi yang sanggup menganjurkan program mega dan secara besar-besaran di lokasi luar bandaraya besar. Apatah lagi program yang dianjurkan bukanlah program komersial berteraskan keuntungan. Maka oleh sebab itu usaha PNB dan syarikat-syarikatnya perlu diberikan sokongan penuh dan justru amat wajar bagi masyarakat setempat di Sibu ini dan juga di sekitarnya merebut peluang keemasan ini untuk datang dan menimba pengalaman dan seterusnya melihat sendiri apa yang dibawa oleh syarikat-syarikat ini untuk manfaat masyarakat di Sibu khasnya dan di Sarawak amnya. Dalam masyarakat kita ada banyak peribahasa yang sangat berguna, masih relevan dan terus diguna pakai sehingga ke hari ini. Antaranya adalah peribahasa yang mengajak kita untuk bersatu padu, saling bantu-membantu, bekerjasama dan bermuafakat. Kita selalu dengar orang berkata muafakat membawa berkat, berpecah kita rebah, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Kita juga pernah dengar orang berkata hidup sandar menyandar bagai aur dengan tebing. Ke bukit sama didaki,
ke lurah sama dituruni, seliang bagai tebu, serumpun bagai serai, terendam sama basah, terampai sama kering. Peribahasa-peribahasa ini amat menepati usaha-usaha tanggungjawab sosial korporat yang dilaksanakan oleh PMB saban masa dan saban tahun. Kerjasama erat dan muafakat antara PMB, syarikat-syarikat dan kumpulan PMB, badan-badan kawal selia, kerajaan-kerajaan negeri, agensi-agensi persekutuan dan negeri telah dapat menjayakan Minggu Saham Amanah Malaysia selama 16 tahun berturut-turut hingga diiktiraf oleh Malaysia Book of Records sebagai penganjuran pameran unit amanah yang paling lama. Tahniah saya ucapkan pada PMB dan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan agenda pendidikan pelaburan selama ini. Ini bukanlah satu kerja yang mudah. Apatah lagi ianya membabitkan komitmen, tenaga dan wang ringgit dan masa yang bukan sedikit. Namun program ini bukan saja diteruskan, malah ditambah baik dari tahun ke tahun demi manfaat, kebaikan dan juga kesejahteraan rakyat dan juga negara. Melalui MSAM, rakyat di seluruh negara memperoleh banyak pendedahan dan ilmu merancang keuangan, sekaligus menyuntik kesedaran untuk menabung dan mengumpul kekayaan serta harta demi masa depan yang lebih baik. Penganjuran MSAM adalah satu program pelaburan yang luar daripada kebiasaan. Program yang memberi fokus kepada pendidikan dilaksanakan secara bersepadu dan menyeluruh, melibatkan penyertaan rakyat pelbagai peringkat usia, latar belakang dan kaum. Dalam tempoh 15 tahun, iaitu tahun 2000 sehingga tahun 2015, dengan 16 kali penganjuran, natijahnya rakyat lebih terdedah dan lebih faham tentang unit amanah dan pelaburan amnya. Jika 15 tahun dulu PNB hanya memiliki 7.8 juta pelabur yang memiliki 36 bilion unit amanah, kini PNB mengurus 12.34 juta akaun pelabur dengan jumlah 202.37 bilion unit dalam edaran, melempasi paras 200 bilion unit, satu jumlah yang amat besar bagi institusi pelaburan yang mengembeling modal rakyat secara voluntary ataupun sukarela. Pencapaian ini juga telah membantu menyemarakkan lagi industri unit amanah, pengurusan dana dan juga pasaran saham secara amnya. Jika 15 tahun dahulu industri unit amanah hanya mempunyai 9.6 juta pelabur yang memiliki 63.9 bilion unit, kini bilangan mereka telah meningkat kepada 17.47 juta dengan dana keseluruhannya berjumlah 446.63 bilion unit. Apa yang lebih membanggakan ialah keupayaan PMB terus mampu mengekalkan bahagian pasaran di sebalik persaingan yang hebat dalam industri. Dari segi bilangan pemegang akaun, PMB menguasai 70.2% pada keseluruhan pasaran, sementara dari segi nilai aset bersih pula adalah pada tahap 63.6% pada akhir tahun yang lepas. Sekali lagi ucapkan syabas
dan tahniah kepada PNB. Sebelum adanya syarikat-syarikat pelaburan dalam seperti PNB, bukan senang bagi rakyat untuk memiliki syarikat-syarikat yang besar. Kini rakyat Bumiputera dan bukan Bumiputera melalui skim-skim unit amanah PNB berpeluang memiliki sebahagian daripada kekayaan ekonomi negara dengan melanggan unit-unit amanah yang ditawarkan. Syarikat-syarikat milik rakyat ini melabur dalam pelbagai sektor seperti perkhidmatan keuangan dan insurans, otomotif, perladangan, hartanah, logistik dan infrastruktur, farmasutikal dan kimia, perindustrian dan peralatan, tenaga minyak dan gas, pembuatan dan kejuruteraan, supaya risiko ini dapat dikurangkan dengan cara mempelbagaikan portfolio bagi mengelak kerugian. Dan khususnya bagi Bumiputera, mereka dapat berpeluang bekerja dan juga menjadi profesional mengurus dan meneraju syarikat-syarikat tersebut. Amalan menabung haruslah menjadi satu nilai murni yang sering diterapkan oleh setiap lapisan masyarakat. Menabung dalam bentuk pelaburan seperti unit amanah, pembelian saham amanah, membeli bond ataupun sijil simpanan, seharusnya menjadi suatu yang wajib dilakukan untuk keselesaan masa depan anak-anak dan juga persaraan. Pilihlah saluran pelaburan yang betul dan hindari diri daripada terjebak dalam skim cepat kaya dan juga pelaburan-pelaburan yang haram. Kawal hutang piutang dan urus keuangan dengan baik. InsyaAllah masa depan kita akan lebih sejahtera dan makmur lagi. Inilah berkat sifat berhemat dan berjimat cermat. Ibarat kata pepatah, sehari selembar benang lama-lama menjadi kain. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Dan sifat berhemat, berjimat cermat dan menabung ini bukan setakat memanfaatkan rakyat, malah dalam konteks yang lebih besar, pengembelingan dana secara besar-besaran melalui unit amanah telah dapat mempelbagaikan sumber pembiayaan pembangunan ekonomi negara selain daripada melalui deposit bank, terbitan saham ataupun bond, modal teroka dan sebagainya. Dalam hubungan ini, kerajaan memainkan peranan penting untuk memastikan ekonomi negara dan pendapatan rakyat terus berkembang. Justru kita perlu bekerja keras untuk meningkatkan pelaburan khususnya oleh sektor swasta sama ada dalam maupun di luar negara supaya peluang-peluang pekerjaan dapat dicipta dan juga ditawarkan kepada rakyat. Dengan adanya peluang pekerjaan sekaligus menyediakan pendapatan kepada rakyat dan seterusnya taraf hidup mereka akan terus dapat dipertingkatkan. Namun, sebaik mana pun kita berjaya mengurus sosioekonomi negara, Malaysia telah dan akan sentiasa terdedah dengan pelbagai cabaran serta diasak oleh persaingan global akibat suasana dunia perniagaan dan pelaburan yang terbuka dan kompetitif. Ini kerana kita adalah sebuah negara yang terbuka, banyak berdagang, mengekspor dan mengimport dengan banyak negara lain dalam sektor barangan dan perkhidmatan di samping keluar masuk dana modal. Jika dalam tahun 1997-1998 berlaku krisis mata wang serantau, pada tahun 2000 negara berdepan dengan krisis .com. Pada tahun 2007-2008 dunia terkesan dengan krisis keuangan global berpunca masalah hutang subprima di Amerika.
Pada tahun 2010, krisis hutang kerajaan di beberapa negara Eropah. Dan kini kita berdepan dengan isu kejatuhan harga komoditi utama, termasuklah minyak mentah, kelapa sawit dan juga getah, di samping tekanan ke atas ringgit Malaysia berikutan pengukuhan dolar Amerika. Namun di sebalik cabaran dan kekangan ini semua, kerajaan masih mampu menguruskan ekonomi negara dengan baik. Ekonomi negara kita dapat terus berkembang sebanyak 6% setahun pada tahun lepas, dengan purata lebih 5% sepanjang 15 tahun yang lalu. Kejayaan ini dicapai dalam suasana inflasi yang terkawal pada kadar 3.2% dalam tahun 2014 dan hanya 2.3% sepanjang tempoh 2000 hingga 2014. Hasilnya kita dapat meningkatkan pendapatan per kapita rakyat daripada $4,000 Amerika Syarikat dalam tahun 2000 kepada $10,426 pada tahun yang lepas, diiringi dengan kemajuan dalam pelbagai penanda aras kualiti hidup. Kalau ekonomi negara tidak berkembang, maka tidak mungkin bilangan pelabur PNB boleh meningkat dengan begitu pesat dan tidak mungkin rakyat boleh mempunyai lebihan pendapatan untuk melabur dalam unit amanah PNB. Kalau ekonomi negara tidak maju, maka tidak mungkin juga syarikat-syarikat pelaburan PNB boleh menjana keuntungan dan menyumbang kepada pengagihan dividen kepada para pelabur. Saya dimaklumkan pada tahun lepas sahaja, PNB telah berjaya mengagihkan dividen dan bonus berjumlah 13.98 bilion ringgit. Menjadi keseluruhan dividen dan bonus yang diagihkan sebanyak 99.98 bilion ringgit sepanjang 15 tahun yang lepas, iaitu tahun 2000 hingga tahun 2014, jauh lebih banyak berbanding 29.38 bilion sepanjang 1981-1999. Saudara sekalian, program tahunan Minggu Saham Amanah Malaysia ini merupakan sebahagian daripada pelbagai program tanggungjawab sosial korporat atau dikenali sebagai Corporate Social Responsibility CSR yang telah pun dilaksanakan oleh syarikat-syarikat yang menyertainya. Sungguh pun aktiviti CSR ini giat dijalankan, ianya tidak langsung meminggirkan tanggungjawab serta fokus syarikat-syarikat terhadap semua yang terlibat, terutamanya pemegang saham syarikat, pelanggan, pembekal, rakan niaga, kerajaan dan masyarakat umum. Kerajaan sentiasa memberikan penekanan kepada pertumbuhan menyeluruh, terutama dalam memastikan kualiti kawasan bandar dan luar bandar termasuklah di Sabah dan di Sarawak. Sokongan sosioekonomi kepada kumpulan yang kurang berkemampuan juga terus disediakan melalui pelbagai bentuk bantuan, termasuklah skim perumahan yang mampu dimiliki dan pemindahan fiskal untuk golongan berpendapatan rendah dan kurang bernasib baik. Contohnya seperti Perumahan Rakyat Satu Malaysia dan program Perumahan Rakyat, Bantuan Rakyat Satu Malaysia, program bantuan kebajikan bagi isi rumah miskin dan kumpulan orang-orang kurang upaya, bantuan buku dan voucher dan bermacam-macam lagi. Dan dalam usaha kerajaan untuk mengurangkan defisit fiskal, kerajaan kita mengutamakan sumber untuk kegunaan projek infrastruktur dengan kesan berganda, pelaburan bagi meningkatkan produktiviti pada masa hadapan, dan program-program untuk membina keupayaan. Ini termasuklah projek-projek infrastruktur awam seperti lebuh raya, kereta api dan pengangkutan awam bandar, serta insentif untuk mempertingkatkan teknologi dan pengetahuan berasaskan pelaburan
oleh sektor swasta. Pada 31 Mac yang lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan pembinaan lebuh raya Pen Borneo Sarawak yang hubungkan Tanjung Datu, Lundu sehingga Merapoh dan Lawas. Lebuh raya ini dijangka bukan saja dapat merangsang pembangunan setempat, malah turut meningkatkan sosioekonomi rakyat melalui kewujudan peluang-peluang pekerjaan dan bandar-bandar baru di sepanjang lebuh raya ini nanti insya-Allah. Di Sibu misalnya, tumpuan diberikan ke arah usaha untuk menambah nilai ekonomi setempat menerusi kepelbagaian aktiviti yang mampu menjana keuntungan. Kita sedar model ekonomi Sibu yang bergantung kepada industri gas dan perindustrian ini perlu dipelbagaikan. Justru Bandar Sibu perlu berubah menjadi pintu gerbang utama bagi menarik pelabur-pelabur daripada luar negara untuk memberikan pulangan yang berganda kepada negara dan rakyat. Ini memandangkan Sibu mempunyai lokasi berpotensi bagi pelaksanaan aktiviti perniagaan seperti di Tunok, di Kanawit, di Mukah, Samalaju dan juga di Tanjung Manis. Dan bagi mencapai matlamat tersebut, Bandar Sibu perlu mempunyai tenaga mahir dan separuh mahir dalam kuantiti yang ramai bagi menyediakan khidmat pada pelabur secara secukupnya. Dan sekaligus usaha ini bakal menjana peluang pekerjaan yang lebih besar kepada masyarakat setempat dan sekitar. Untuk kesejahteraan dan harmoni rakyat satu Malaysia, kita harus mengingati bahawa yang bulat tidak datang menggolek, yang pipih tidak datang melayang. Dengan itu, dalam menangani cabaran akan datang, kerajaan dan rakyat haruslah bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat untuk menentukan masa depan kita yang lebih cerah lagi. Terima kasih saya ucapkan pada PMB dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan program Minggu Saham Amanah Malaysia 2015 di Sibu Sarawak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih.